Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar adik-adik semua? Selamat datang dalam klip pengenalan Undang-Undang dan Peraturan Drone. Nama saya Muhammad Noor, Timbalan Presiden MUDAS. MUDAS bermaksud Malaysia UAV Drone Activist Society. Bersama-sama dengan saya hari ini adalah daripada Mr. William sebagai setiausaha MUDAS. Hi guys. Dan seorang lagi ialah Encik Fuad, JK MUDAS, dan Assalamualaikum. Encik Hairul juga JK MUDAS, ya. Assalamualaikum. Okey. Okey, MUDAS adalah sebuah pertubuhan yang telah ditubuhkan sejak 2013 dan kita telah mendedikasikanlah kita punya pertubuhan ni untuk keselamatan drone dan memajukan industri drone di Malaysia. Kita menjalankan banyak aktiviti seperti latihan, kita mendekati komuniti drone untuk bersama-sama melaksanakan penerbangan drone secara rekreasi, dan juga sekarang ini kita telah bergerak ke hadapan bersama-sama dengan jabatan-jabatan kerajaan untuk memajukan lagi lah industri drone di Malaysia supaya sama taraf dengan di peringkat dunia lah. Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua, sebanyak 65% kanak-kanak yang meski sekolah rendah pada hari ini akan bekerja dalam jenis pekerjaan yang sama sekali tidak ada pada hari ini, ya. Jadi antaranya pekerjaan-pekerjaan yang akan wujud adalah yang diberteraskan penggunaan UAV drone, ya. Bukan sahaja setakat menerbangkan drone, tetapi di belakang tabir banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan drone, iaitu berkaitan dengan kejuruteraan, membina drone dan sebagainya, ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkanlah selamat datang ke era IR 4.0, iaitu Industrial Revolusi 4.0, yang kita telah melalui sebelum ini 3 Industrial Revolusi, daripada Industrial Revolusi 1, 2, 3 dan keempat. This is most crucial part lah. Ini part paling penting sekali. William explain ke macam mana? Cik William boleh explain kot. Fuad, you can explain. Terus kan? Okay. Alright. From a global framework. Okay, ini berkenaan dengan bila kita cerita pasal drone ni satu alat ataupun mesin robot, ya. Dia terbang di udara. Bila dia terbang di udara ni, dia ada risiko untuk jatuh. Dia berbeza dengan alat mesin yang bergerak di atas jalan raya ataupun di muka bumi. Jadi bila adanya risiko ni, maknanya kita perlu mementingkan safety, ya. Safety tu jadi nombor satu. Bila kita main drone, nombor satu safety sebenarnya. Kita bukannya nombor satu tu seronok, tak boleh. Nombor satu safety. Jadi kita kena tahu dulu peraturan ataupun undang. Jadi kalau sebenarnya drone ni juga adalah alat yang terbang di ruang udara, yang mana ruang udara ni dia ada tuan tanah dia ada autocare dia ada orang yang jaga. Tuan udara, bukan tuan tanah. Tuan udara kan. Juga yang mustahak, kita ada framework, kita ada we must have a standard, sebab ramai drone operator yang terbang, semua mesti ada standard yang sama. Seperti bila kita berada di jalan raya, kita ada standard yang sama. Jadi semua orang standard satu dunia. No one knocks into each other. So you can see here from this slide what our rules are is not just our own rules, tapi kita menurut from the pihak European right up to the international, up to ICAO itself. So let me just go to the next slide. And in di Malaysia juga, we concentrate because we are drone operator kat Malaysia, so we will operate under the Malaysian regulatory framework. Okay. Ni takut sikit lah. Ni OSA punya. Ini kalau salah melakukan kesalahan-kesalahan tertentu dengan menggunakan drone, boleh ditangkap, boleh didakwa dan dijatuhkan hukuman mengikut akta ataupun peraturan yang tersenarai di depan ni lah. Itu antara perkara yang kita perlu ambil tahu. Jadi kita tak boleh sebarangan untuk terbangkan drone, kita perlu mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan lah. Okay, ini antara salah satu akta lah.
Okey, seterusnya saya sambung berkenaan dengan di Malaysia ni kita ada banyak agensi kerajaan yang mengawal sedia penggunaan drone. Di antaranya adalah CAM, Civil Aviation Authority Malaysia. Dulu nama lama dia DCA, sekarang ni ditukar kepada CAAM. Kemudian kita ada JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Kemudian ada MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, dan kita ada CGSO, Chief Government Security Office ataupun Pejabat Ketua Keselamatan Kerajaan. Okey, jadi semua agensi ni dia ada bidang kuasa tertentu yang mana kalau kita contohlah macam CAM ni dia menjaga ruang udara. Jadi sebarang pelepasan pesawat ke udara kita perlu mendapat kebenaran ataupun permit daripada pihak CAM lah. JUPEM pula dia bertanggungjawab ke atas data-data ataupun image yang kita ambil. Jadi kalau kita bawa drone, di bawahnya tu ada kamera dan kita tak boleh sembarangan ambil gambar. Jadi sebab gambar yang kita ambil ni kadang-kadang dia mempunyai risiko ataupun dia ada kawasan-kawasan sensitif. Kita tak boleh ambil sesuka hati. Contohnya dekat Putrajaya memang cantik kita nak ambil gambar, tapi kita sebenarnya tak boleh sembarangan ambil gambar lah. Okey, kemudian ini yang saya cakap tadi lah, CAM ni badan berkanun lah sebenarnya. Dia ditubuhkan pada 2018 Februari. Dia mempunyai kuasa dalam ruang udara di Malaysia lah. Jadi tanggungjawabnya antaranya adalah membuat peraturan, prosedur penerbangan dan juga apa-apa hal yang berkaitan dengan operasi pesawat terbang, termasuklah juga drone. Jadi bukan setakat kapal terbang dan helikopter, sekarang ni drone pun perlu mendapat kelulusan dan permit daripada CAM. Okey, dalam CAM ni di bawah MK 2016 ni ada beberapa section lah yang perlu kita tahu. Antaranya di dalam section 140 dan 144 ada rules 1431. Kita perlu mendapatkan permit kebenaran untuk terbang, yang mana kos untuk permit ni bernilai RM250 lah sekali permohonan. So kita ada peraturan ataupun penalti yang mana sekiranya kita melanggar peraturan tadi, kita tak mohon permit sebagai contoh, kita terbang tak minta kebenaran daripada CAM, kita boleh dikenakan penalti ataupun denda lah. Boleh sampai kalau individu ni RM25,000 ataupun boleh dipenjara 1 tahun. Kalau pihak korporat syarikat RM80,000 dan ceritanya kat sini kalau tak mohon permit salah. Bila salah denda penjara. Senang cakap lah. Berapa nak dikenakan tu itu bergantung pada mahkamah lah. Okey. Alright, JUPEM macam saya cakap tadi, JUPEM adalah Jabatan Ukur dan Pemetaan yang mana dia bertanggungjawab untuk aktiviti pengukuran. Pengukuran ni termasuk juga gambar lah. Gambar yang kita ambil ataupun drone yang kita bawa tu ada sensor dan sebagainya tu kita perlu dapat permit daripada dia lah. Kita tak boleh sembarangan ambil gambar ataupun mengukur apa-apa di ruang udara di Malaysia ni tanpa kebenaran daripada JUPEM ni lah. Okey, di antara peralatan yang kita tengok dekat sini ini adalah UAV yang digunakanlah oleh pihak JUPEM, yang mana pihak JUPEM ni sentiasa menggalakkanlah pihak industri itu ataupun pengguna di Malaysia menggunakan teknologi UAV ni, tapi pada masa sama perlulah comply ataupun mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkanlah. Okey. Jadi JUPEM, selain pada JUPEM adalah BGSP. Okay, dalam JUPEM tu bahagian yang bertanggungjawab adalah bahagian Geospasial Pertahanan, BGSP, yang mana dia akan menyelaraskan permohonan permit di antara badan-badan ni lah, macam polis, CGSO. So kalau kita hantar dekat JUPEM, automatik JUPEM akan rujuk pada polis dulu. Pihak polis akan semak latar belakang kita dulu, sama ada kita ada rekod jenayah ke dan sebagainya. Sekiranya didapati kita mempunyai rekod jenayah, permohonan permit kita tu mungkin tak boleh diluluskan. Dan sekiranya kita nak terbang di tempat-tempat yang sensitif, yang mempunyai kepentingan kepada negara, permohonan tadi dia akan hantar kepada CGSO. CGSO akan menilai sama ada boleh atau tak boleh. Sekiranya kita lulus permohonan dari agensi ni, baru kita dapat permit lah untuk terbang. Dan satu lagi SKMM ataupun MCMC ni, ini berkaitan dengan signal yang kita perlu adalah maknanya kita membeli drone yang sah saja. Maknanya yang perlu diluluskan oleh pihak MCMC terhadap penggunaan isyarat dan signal yang dibenarkan, frekuensi yang dibenarkan. Di Malaysia ni ada frekuensi tertentu lah.
Okey, kalau kita tengok dekat situ kita ada 433 MHz hingga 435 dan seterusnya lah. Okey, so kita ada range-range tertentu ni ikut jenis dan aplikasi ataupun kegunaan drone-drone tertentu. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan frekuensi yang di luar skop yang dibenarkan untuk jenis drone kita. Jadi sebab tu kalau kita nak beli drone, pastikan drone tu adalah drone yang telah diluluskan oleh pihak MCMC. Kalau kita beli dengan pembekal ataupun kedai, tanya kedai, drone tu ada tak MCMC punya stiker? Kalau tak ada, kalau saya terbang ni silap bulan mungkin kena tangkap, ataupun bila saya nak mohon permit, nanti pihak agensi yang tadi tu, DGSP ataupun JUPEM tadi akan minta permit. CAM pun akan minta MCMC punya stiker ni. Kalau tak ada benda ni, memang kita punya pengumuman permit memang tak akan dapat lah, tak akan lulus lah. Itu yang penting lah. Ceritanya kat sini tak ada MCMC tak boleh terbang tu. Tak boleh terbang. Kalau ikutkan memang tak boleh terbang. Permit takkan dapat lah. Dari segi harga, kalau yang black market punya drone tak ada stiker MCMC mungkin murah sikit. Instead of yang ada stiker, sebab agent yang nak buat stiker dekat MCMC tu ada cost lah dekat situ untuk dia letak stiker dekat setiap drone yang dia orang supply. Penting. Ini sebenarnya untuk drone-drone yang nak memerlukan permit untuk tujuan komersial lah, maksudnya tujuan kita nak buat kerja. Tapi kalau drone-drone yang bukan kategori tu, mungkin dia tak perlu tertakluk dengan peraturan yang sebeginilah. Tapi mungkin kita akan explain lagi lebih detail lah berkenaan dengan kategori drone tu lah nanti ya. Okey, Cik Manu, apa nak tambah? Ada nak tambah? Okey, di sini ada kita panggil mudah guideline lah. Selalu kita kempen, kita bercakap tentang 10 panduan lah. 400 kaki tidak boleh terbang, jangan terbang lebih daripada 400 kaki tinggi, ya. Ini sangat penting lah. Jangan kita terbang lah sekali-kali lebih daripada 400. Dan kita terbang, bila kita bawa drone, line of sight, maksudnya kita hendaklah sentiasa memastikan drone dalam jangkaan pandangan kita lah. Jangan di sebalik bangunan, sebalik pokok, ini semua bahaya. Lain itu kita memastikan kita punya drone tu, yang kita beli tu dalam keadaan elok. Semualah termasuk baterinya, remote control, propeller dan sebagainya dalam keadaan cantik, elok. Ya. Lepas tu kita pastikan bila kita terbang tu jangan berdekatan dengan bangunan-bangunan tinggi ataupun tower telekomunikasi, ya. Hendaklah jauh daripada semua ini, dan pastikan kita terbang tu dalam lingkungan luar daripada 8 km atau 10 km daripada airport. Airport kecil ke, airport besar ke, sama ya. Jauhkan. So jangan terbang atas orang ramai, atas kalau ada macam majlis-majlis tertentu, jangan fly. Lebihkan 50 meter daripada situ. Jangan bawa benda-benda yang bahaya, kimia dan sebagainya, alat-alatnya racun dan sebagainya, dan terbang ya tanpa tujuan lah. Okey, selain daripada tu kita pastikan kita jangan terbang dalam keadaan dalam kawasan yang dilarang lah. Contoh di Putrajaya, tempat yang dilarangan terbang, di kawasan balai polis, hospital, kawasan orang ramai, banyak lagi ya. Kita boleh cek ni ya. Pastikan memang bukan kawasan yang tidak boleh diterbang, dan pastikan transmitter atau alat kawalan jauh yang kita gunakan, radio control, dan memenuhi spesifikasi dan diluluskan oleh SKMM. Seperti mana kita menggunakan handphone, mesti ada satu stiker yang kelulusan daripada SKMM ataupun SIRIM. Ya. Selain itu, kita hendaklah mendapatkan permit lah, sebab apabila kita terbang menggunakan kamera, kita telah tertakluk kepada Akta JUPEM, di mana dia mengawal akta peribadi punya ni lah, kita punya menyediakan permit lah. Kita tidak menceroboh kawasan untuk orang ramai dengan ambil gambar yang privacy lah. Okay. So these all are very important. Ini saya ada sikit lagi tambahan ni William. Yep. Sikit lagi tambahan saya inginlah daripada pihak mudah lah, kami semua angka ni supaya bagi nasihat. Jika adik-adik semua memiliki atau membeli drone, yang drone ada yang 150 sampai ke 10,000 ada, tapi adik-adik mungkin boleh beli drone yang murah 150 pun dah ada kamera. Tetapi apa pun pastikan
apabila telah mendapatkan drone tersebut, baca dulu buku manual, pastikan adik-adik faham menggunakan alat kawalan jauh radio control, pastikan bateri dalam keadaan baik, pastikan kalau ada display ataupun menggunakan telefon dengan apps-apps telah dimasukkan. Jadi pastikan faham semua ni, dan bila nak fly, sebulan fly, cari kawasan yang lapang. Jangan fly dalam rumah atau berhampiran orang-orang dan sebagai adik-adik ataupun ada adik-adik sekitar keluarga. Semua ni membahaya sebab belit mampu melukakan badan adik lah, atau kena mata, bahaya, sangat bahaya. Jadi apa yang kita nak nasihat ni, terbang dengan secara bertanggungjawab lah, responsibly. So William, that's it for me. Maybe you can continue. I think this is excellent. Thank you guys. I hope that everyone who has a drone will fly responsibly. And just a shout out to Dr. J and your UTM team who are working on this competition for the drone IR 4.0. I think now they have more than 3,000 entries, a little bit more than that, I think. And I hope everyone will have a very good competition. And you must remember, there's always a career or kerjaya that we can aspire to. And today, hari ini, they are hiring drone pilots. This is no more in the future. Hari ini, they are hiring drone pilots. Today is their future lah. Yes, today is the future. So please be serious in this because drone is one of the most important areas in all industries. Every single industry you have drones. So this is something that kalau you belajar baik-baik, I'm sure you can excel in this career. All right, you can see there's a lot of opportunities here. And even when we had a collaboration with MDAC for this was the My Digital Maker Fair, you see all the types of drones, the DIY drones, you have the fixed wing drones, the expensive drones that can cost a few $100 to $500,000 are all in front there, depan sana, so you can see. So please consider this as a very serious step that you can get into. How do you begin? How do we start? Maybe you can send an email to us. Mano, our email, please. Our email is at info@mudas.my. Yes. So all you got that. So info@mudas.my. Send us an email, and if you all are thinking about some direction, either in more workshops or whatever, we actually will work with Dr. J and come up with some interesting workshops as well. So any other things from J Hyrule and Mano? Maybe daripada saya mungkin kalau nak bermula dengan drone ni, yes, bermula dengan hobi, kita boleh tunjukkan dulu kita punya minat. Tapi satu saja, bila dah dapat drone tu, terbang dengan selamat, itu yang penting. Terbang maknanya kita terbang janganlah boleh mencederakan orang. Kita cari macam mana cakap, cari tempat yang selamat untuk kita terbang. So daripada situ kita bukan boleh belajar lah. So itu sajalah daripada saya. So once again, thank you all for joining us, and we hope to see you real soon. And all the best for the competition. And Cik Mano, your last words. Selamat berjaya. Terbanglah dengan bertanggungjawab di Malaysia. Ya, terbanglah dengan bertanggungjawab. Okay guys. Good luck. Thank you very much. Fly safe, huh? Okay. Thank you. All right. All the best. Thank you. Thank you. Bye.